Saya kali terakhir saya berucap atas pentas di Johor Bahru ialah satu malam sebelum kita mengundi dalam PRU yang lepas, 2018. Dan kehadiran pada malam itu memang cukup baik. Tapi saya juga ingat 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun semasa saya kerap berulang ke kawasan-kawasan di Johor, kehadirannya lebih kurang macam ini saudara-saudari. Tak banyak beza dengan apa yang kita ada pada malam ini. Maknanya, kalau UMNO Barisan Nasional cukup yakin untuk masuk dalam pilihan raya kali ini, sebab dia kata dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri yang lepas, Johor bagi menang besar kepada UMNO Barisan Nasional, itu biar ikut suka dia. Sebab saya tahu, bila saya turun di Simpang Renggam tadi, malam ini di Johor Bahru, esok di Batu Pahat, kemudian di Ledang, daripada pengalaman saya, ligat berkempen di Johor daripada tahun 2010, kalau begini awal-awalnya kemeriahan yang saudara-saudari pengundi atas pagar tunjukkan, saya ada rasa bahawa kalau dia berani panggil pilihan raya, tak tentu UMNO boleh menang seperti yang dijangkakan saudara-saudara. Saya dapat tanggungjawab yang berat lah jadi pengurusi keadilan Johor. Ada orang beritahu, ini saya nak bertanding kat Johor. Saya orang Terengganu, mana boleh bertanding kat Johor? Kecuali kalau saya nak guna alasan isteri saya orang Johor, isteri saya orang Kota Tinggi. Wakil rakyat Kota Tinggi sekarang siapa? Halimah. Oh, Halimah. Halimah ni baiklah dengan saya masa kat parlimen dulu, walaupun dia kasar dengan orang lain, tapi dengan saya dia baik. Banyak selfie dengan saya dulu. Jadi kepada Halimah, tengoklah nanti saya kira-kira ada untung, silap lagi kalau saya nak bertanding dekat Johor, saya cari Halimah Sadiq kat Kota Tinggi. Saya tak berniat untuk bertanding di Johor. Ada sebab kenapa keadilan buat keputusan bahawa saya kena membantu sebagai pengurusi keadilan Johor. Sebab kita tahu kalau nak berubah negara ini, menukar kerajaan di Putrajaya, puncanya mesti daripada Johor. Tidak ada cara lain untuk menang di Putrajaya, mana-mana parti pun. Baik PKR, Pakatan Harapan, baik UMNO BN, baik Bersatu PN, tidak ada gabungan politik di negara ini yang boleh menjadi kerajaan di Putrajaya. Ada, orang Johor memang patut tepuk lah, penting orang Johor ni. Ada beberapa sebab. Pertama, kerana Johor adalah antara negeri yang paling banyak kursi parlimen. Ada 3 negeri sahaja yang kursi parlimen dia cukup tinggi. Satu Sarawak, 31. Kedua adalah Johor, 26. Ketiga baru Sabah, 25. Tidak boleh tukar kerajaan di Putrajaya. Dan kalau tak tukar kerajaan di Putrajaya, segala masalah yang kita hadapi ini takkan selesai. Tak boleh nak tukar kerajaan di Putrajaya kecuali parti atau gabungan itu dapat memikat hati rakyat Johor. Sebab itu keadilan buat keputusan, oleh kerana pentingnya Johor, dan dalam pilihan raya umum yang lepas macam Pak Hassan sebut, daripada 26 kursi parlimen di Johor, sebenarnya kita menang 18. Dululah. Jadi sebab itu dibuat keputusan kali ini, saya perlu turun untuk bantu di Johor,
supaya kita boleh pertahankan kerusi-kerusi yang kita telah menang dahulu, kerana hanya dengan itu, saudara-saudari, kita boleh ubah keadaan. Saya tak perlu sebut panjang tentang keadaan sekarang. Kalau boleh saya nak bawa berita baik. Saya dah lama tak ceramah. Lepas 4 tahun ceramah balik, kalau boleh saya nak bawa cerita baik. Masalahnya tak ada cerita baik. Keadaan kita sekarang ni lebih buruk. Baru di Pasir Gudang, di Teberau tahu keadaan dia. Sebab saudara-saudari paling dekat dengan Singapura. Antara semua negeri-negeri penduduk yang paling rapat dengan sensitifnya perubahan ekonomi negara dan dunia adalah orang Johor. Berubah ekonomi dunia, kalau negara kita tak boleh menguruskan dengan baik, kesan antara yang paling awal sekali adalah di Johor Bahru, di Pasir Gudang, di Teberau. Sebab itu, minggu lepas, saya, Datuk Seri Anwar, tanya satu soalan yang paling penting. Kita ni macam tak ada apa jadi. Macam segala-galanya business as usual, tak ada masalah. Sedangkan mata wang kita berada dalam keadaan yang paling parah dalam sejarah negara kita. Tak pernah berlaku macam ni, saudara-saudari. Kali terakhir mata wang ada dalam RM4.40 tahun 1997-98. Masa itu krisis nasional. Krisis nasional yang bermula dengan krisis kewangan ekonomi sehingga dia melimpah menjadi krisis politik, krisis masyarakat. Daripada krisis itu lahir keadilan dan manusia macam saya. Sebab kami telah melalui keadaan itu. Bila mata wang jatuh begitu rupa, maksudnya ada benda yang betul-betul tidak kena dalam negara. Sekarang ini mata wang, hari ni hari Sabtu tak? Semalam hari Jumaat. Berapa sekarang? Tak 4.5 dah. RM4.54. Dah lepas 4.5 dah pun. Kalau ini berterusan, akhir tahun ini, dia jadi 4.70 sen. 3. Sebab itu kami tanya, minggu lepas, kita ada Menteri Kewangan yang UMNO tunjukkan sebagai watak dan wajah baru dalam UMNO kerana dia profesional. Dia kurus, tak macam kebanyakan ahli politik lain yang ada. Dia dulu CEO bank. Sedangkan dalam keadaan negara berada dalam krisis kewangan, satu patah pun dia tak kata apa saya. Jadi kita tanya, lepas saya tanya, Datuk Seri Anwar tanya secara terbuka dalam ceramah, maknanya apa dia? Dia tengok ceramah kita. Maknanya ni, Tengku Zafrul tengok ni. Saya rasa Zahid pun tengok. Sebab itu bila kita bawa minggu lepas tanya, takkanlah kerajaan bila kita dah sampai ke peringkat macam ini, satu patah pun kamu tak cakap apa. Lepas tu dia bercakap lah. Tapi jawapannya itu adalah jawapan yang kita dah biasa dengar sangat daripada UMNO Barisan Nasional. Jawapan-jawapan macam itulah yang menyebabkan mata wang kita daripada dulu RM2 lebih, jadi RM3 lebih, jadi RM4 lebih, sekarang nak jadi RM5 lebih. Sebab apa? Bila tanya mereka, dia jawab, keadaan ekonomi sangat baik dan tidak ada masalah. Kau gila ke apa? Kau ni pergi belajar ke tidak? Tak faham ke? RM4.54 lagi teruk daripada RM3.80. Dekat mana yang keadaan ekonominya baik? Dia jawab lagi. Ini bab yang dia kona dengan orang kampung yang tak faham sangat. Dia jawab apa tau? Dia jawab, pertumbuhan ekonomi suku kedua kita daripada bulan April ke bulan Jun adalah cukup baik, 8%. 8% bunyi bagus lah. Kena faham macam mana orang ukur pertumbuhan ekonomi. Dia kata ekonomi bertumbuh baik, naik 8%,
dia banding pertumbuhan ekonomi dalam bulan April ke Jun 2022 berbanding dengan pertumbuhan ekonomi April ke Jun 2021. Engkau ni duduk kat gua mana? Memanglah April ke Jun 2021 kita teruk. Kita tengah kena kunci dengan kerajaan. Masa tu lockdown, COVID. Orang tak boleh berniaga. Kerja tak boleh. Memanglah teruk. Jadi kalau kamu bayangkan banding antara sekarang dengan 1 tahun dahulu, memanglah keadaannya agak lebih baik. Tapi jangan buat begitu. Kita kena banding keadaan kita dengan negara-negara lain. Kita kena banding keadaan kita dengan keadaan sebelum COVID. Kita kena banding adakah gaji rakyat naik seperti mana naiknya harga barang. Kalau kita banding sekarang, walaupun kerajaan akan terus beritahu ekonomi baik, pertumbuhan, dia sebenarnya membandingkan ekonomi sekarang dengan tahun lepas yang mana ekonomi telah menguncuk. Maksudnya begini tau. Saya nak bagi contoh tak? Katakanlah, saya buka bisnes jual donat susu. Sekarang laku dah donat susu. Ada berkati. Saya pun tak faham apa yang laku sangat donat susu ni. Orang beratur. Katakanlah kita buka gerai jual donat. Pas, donat kita laku RM100. Kemudian ada masalah sikit, dia merudum. Bulan lepas itu, dia jatuh RM50. Tiba-tiba, bulan ini, dia naik sikit. Daripada RM50 sehari, dia naik ke RM60 sehari. Cuba tanya kakak-kakak yang jual donat susu, adakah bila dia dapat RM60 sehari berbanding bulan lepas RM50 sehari, sedangkan sebelum itu dia dapat RM100 sehari, adakah dia kata perniagaan dia lebih baik? Dia mudah macam itu. Itu keadaan ekonomi kita sekarang. Kerajaan terus cakap baik, berkembang. Tapi orang kat bawah ni tak terasa sebab orang bawah tahu bahawa keadaan ekonominya walaupun sedikit lebih baik berbanding dengan zaman PKP dahulu, tapi dia jauh buruk berbanding dengan keadaan sebelum-sebelum itu. Tapi kita ada masalah sebab bila kita ada kerajaan, menteri-menteri, dia duduk dalam kayangan awangan dia. CEO dulu, wakil rakyat, menteri. Kalau bayangkan tak, ni yang duduk kat depan ni, yang wakil rakyat ni jadi menteri. Bayangkan satu hari, Akmal katakan dia jadi menteri. Saya ingat dia pergi ke pejabat, jumpa pegawai-pegawai semua, jumpa ramai kaki tangan ni. Ingat bila dia tanya macam mana keadaan kita hari ni. Ingat pegawai nak kata, teruklah menteri, mampus kita macam ni. Mana ada? Pegawai keliling ni memanglah tanya, menteri tanya, macam mana keadaan kita hari ni? Kita, cukup bagus. Cukup bagus. Kita maju. YB akan terus kekal. Hidup YB. Mana ada pergi, menteri tanya pegawai dia, kita kan macam mana? Takkan menteri kata, takkan pegawai kata, kau ni menteri tak guna, tak kerti buat kerja. Mana ada? Saya jadi CEO syarikat tak? Syarikat saya sendiri. Mana ada saya masuk, tanya CFO saya semua, tanya, kita bisnes teruk macam mana? Takkan CFO kata, bisnes teruk lah, kau CEO tak guna. Mana ada? Mesti dia kata semua cantik, semua bagus. Sebab itu menteri, wakil rakyat tak boleh duduk kat kayangan. Kena turun ke bawah. Sebab itu menteri, wakil rakyat, kerajaan, jangan dengar ni duk keliling ni, penasihat ni yang kerja dia, bodek saja. Sebab dia bodek, menteri kekal menteri, dia kekal dapat gaji. Kena dengar rakyat kat bawah. Kena tengok dan hidup macam rakyat biasa. Rakyat, kalau dia pergi beli kedai, dulu roti harga sekian-sekian, naik sekian-sekian. Kalau tiap-tiap hari dia kena beli satu roti, dia terasalah nak 5. Kena rasa yang macam itu.
kena tengok data-data macam mana keadaan rakyat dekat bawah ni. Rakyat gembira ke tidak? Gaji cukup ke tidak? Harga barang naik ni macam mana rakyat nak bayar? Semua ini saudara-saudari, sebab itu kita ada masalah. Kerana kerajaan yang kita ada, dalam tempoh 4 tahun yang lepas ni, kerajaan kita yang bertukar ganti, bersilih, hanya fikir pasal perut dia dan masa singkat dia 1-2 tahun. Tengku Zafrul, dia bukan peduli dapat jawatan besar, jadi menteri, jadi CEO. Dia nak bertanding pun yang kena buat kerja ni orang biasa kat bawah. Dia tak payah bimbang langsung. Tak payah turun ke bawah. Jadi bila macam itu, dia hanya bimbang satu benda saja. Dia bimbang, bos dia yang ke atas, yang lantik dia setuju atau sayang ke tidak kat dia. Yang itu lagi penting daripada perasaan rakyat kat bawah ni. Sebab itu, orang sibuk cerita pasal dapat moratorium, dia kata dia tak boleh campur tangan. Sebab yang kaya-kaya, yang bangsawan, yang atas-atas tu lagi penting daripada rakyat biasa kat bawah. Akibat daripada ini, kerajaan bersilih ganti. Kalau kat Johor ni, dah nak masuk rekod dunia. 4 tahun kerajaan negeri, 4 menteri besar. 2018 menteri besar lain. Kemudian dalam satu pengkonan kiri kanan, tukar menteri besar lain. Lepas tu jatuh kok pintu belakang, naik pula menteri besar lain, Datuk Hasni. Lepas tu panggil pilihan raya, Datuk Hasni kena scam, rakyat Johor kena scam. Naik orang lain sekali lagi. Habis kena scam semua. Nasib baik saya bukan orang Johor. Bila keadaan ini berlaku, sebab itu masalah-masalah ini tak selesai. Masalah terus naik dan bertambah dan bertambah. Tambah pula kita nak masuk pilihan raya ni. Kita tengok gabungan-gabungan yang ada. Saya tahu Pakatan Harapan, PKR, kami ada masalah kami. Saya faham betul-betul isyarat dan keputusan yang disampaikan oleh rakyat Johor dalam PRN yang lepas. Saya hormat, saya insaf. Lepas keputusan PRN Johor ke dalam politik kerana saya tak nak benda itu berlaku dan saya faham mesej daripada rakyat Johor. Kami ada kekurangan. PKR, Pakatan, kami ada kekurangan. Saudara-saudari tahu saya mulut paling selupa sekali lah tak. Mari siapa pun aku hentam je. UMNO saya hentam, PAS saya hentam. Datuk Seri Anwar pun kadang-kadang dia tak tahan. Saya tak dilatih untuk membodek. Kalau hentam, kita hentam. Tapi paling kurang saudara-saudari, kalaupun kami bising, kalaupun kami berbeza pendapat sesama kami, yang kami bergaduh dan berbeza pendapat, ialah macam mana kita nak bantu rakyat. Macam mana kami nak angkat balik keadaan rakyat. Nak masuk pilihan raya, masalah kita, okeylah, PKR, Pakatan Harapan, pelan-pelan. Saya lagi bimbang begini. Kalau rakyat Johor yang akan menentukan kuasa di Putrajaya ini, dia tak fikir, dia tak banding. Ini PKR, PH, dia tak banding dengan apa yang saingan kami tengah buat ni. UMNO BN dengan Bersatu PN. UMNO BN sekarang ni, krisis ekonomi paling teruk. Harga barang naik. Rakyat susah nak dapat kerja. UMNO BN pernah dengar tak apa-apa yang dia betul-betul fokus pasal rakyat sekarang? Sebarang berita daripada UMNO. Sebarang program UMNO. Dia ada 2-3 benda je. Benda pertama apa dia? Menangis. Mula dulu Najib menangis. Menangis semua UMNO. Saya ingat ni, saya ingat dah 2-3 minggu ni, dah habis lah air mata, tak berhentilah menangis. Orang ada masalah ni. Daripada menangis sebab Najib masuk penjara, lepas itu dia menangis isu baru pula pasal Najib juga. Menangis pasal ubat Najib. Ubat Najib pun jadi isu saudara. Kau gila?
Saya dah baca berita ni lah. Ilaha illallah. Cerita dia pasal Najib sekarang ni mengalami kemurungan. Memanglah kalau masuk penjara murung bodoh. Mana ada orang masuk penjara gembira? Mana ada? Memanglah masuk penjara murung lah. Itulah orang kata lain kali jangan sakau duit. Nanti masuk penjara. Kau dah sakau duit, masuk penjara memanglah sedih. Apa nak masalahnya? Najib murung ni, kemurungan. Tak cukup lagi lepas itu, Najib berada dalam bahaya kerana ubat bertukar. Ubat pula dah. Selama ni Najib kat luar duk hentam perli, maki, hina orang, tak pernah sakit pun. Lani masuk dalam penjara soal tukar ubat. Saya pun bagilah husnuzan sikit. Bacalah apa hal pula kamu tukar ubat Najib ni. Rupa-rupanya Kementerian Kesihatan jawab, bukan ubat bertukar. Saya dulu, sebelum saya masuk politik, saya dulu kerja dengan Pharma Niaga. Saya GM kat Pharma Niaga dulu. Pharma Niaga, syarikat pharmaceutical terbesar di negara ini. Ubat ni ada dua jenis. Ubat yang sama, harga boleh berbeza. Sebab ubat tu ada dua jenis. Satu ni ubat yang jenama itu dipatent. Maksudnya tak boleh nak kita buat pakai jenama dia. Jenama dia memang orang kenal. Jadi ubat yang sama dia jual mahal lah. Tapi ubat yang sama itu kalau tak pakai jenama itu, sama je. Harga dia murah lah. Ubat yang patent tu, orang panggil patent lah. Ubat yang jenama, orang kata cokia ni ubat sama. Nama dia ubat generik. Sama lah. Contoh, kalau kita demam, pergi ke farmasi minta Panadol. Panadol, paracetamol. Dia punya orang kata active ingredient ubat dia paracetamol. Belilah Panadol. Kalau pergi ke klinik kesihatan, kerajaan punya, demam minta paracetamol. Dia tak bagi Panadol. Kalau dia bagi ubat, tak ada nama Panadol, janganlah marah kat dia. Ubat itu jenama dia apa? KK. Ubat tu ubat sama, dua-dua paracetamol. Satu generik, satu patent. Tapi sebab Najib ubah-ubah ni, orang tengah masalah ekonomi, mata wang jatuh, budak-budak tak ada kerja, banjir nak datang, segala jenis masalah ni, kecoh satu kerajaan pasal ubat Najib berubah, sampai 2 menteri kena jawab tau. 2 menteri. Mata wang tak jatuh, dia tak jawab. Kerja, orang susah nak dapat, tak jawab. Ubat Najib berubah, 2 menteri jawab. Mula Perdana Menteri jawab. Perdana Menteri kata, kita kena bagi layanan yang baik kepada banduan. Kau gila, aku jadi banduan sekejap dulu tak dilayan baik pun tak bising pun tau. Biasalah masuk penjara tu lah dan diam. Kemudian tak puas hati lagi pasal ubat. Sampai Menteri Kesihatan pun kena jawab. KJ kena jawab. Kena sekolahkan Menteri UMNO dan orang UMNO. Kamu ni tak faham ubat. Ada ubat patent dengan ubat generik. Tapi ubat generik. Memanglah nama dia lain. Tapi kandungan ramuan dia sama. Tapi UMNO lah. Daripada Najib masuk menangis. Kemudian soal ubat Najib. Kemudian sebelum itu soal Najib nak minum kopi. Yang paling saya Allahu Akbar kata, letih kita nak masuk pilihan raya ni. Isu terbaru minggu lepas, apa dia? Rosmah rindu dekat Najib. Memanglah. Yalah. Dan Najib kat penjara. Memanglah. Lain kali jangan sakau duit rakyat. Kalau tahu nak rindu bila berjauhan, buatlah baik-baik. Kan dah kena. Tapi soal rindu dia tu sampai jadi isu nasional. Rosmah rindu dekat Najib. Sebab tu saya dah baca. Saya kata, ya Allah, UMNO ni makin gila lah. Gila. Orang tengah ada masalah ni. Dia dah sibuk soal Najib menangis, rindu semua dah. Okey, baik.
Saya paling bimbang, selain daripada isu ekonomi, harga barang, kerja ni, saya bimbang soal banjir. Benda lain kita boleh lawan. Benda lain kita boleh kona kiri kanan. Bencana alam ni tak boleh lari saudara-saudari. Dia datang. Kita hanya boleh buat dengan bersedia sebaik-baiknya. Dulu, tahun lepas, tahun sebelum itu, bila kami daripada Pakatan Harapan beritahu, jangan ambil mudah cerita monsun sekarang. Perubahan iklim ni betul-betul berubah. Di negara lain, kalau kat India, orang mati sebab panas. Suhu di India dah sama panas dengan padang pasir, sama dengan Saudi, saudara-saudari. Kutub Utara cair ni betul, bukan buat-buat cerita. Dan dia juga terpengaruh dan terkesan dengan kita. Bila soal perubahan iklim dunia berlaku di semua tempat, takkanlah Malaysia ni hanya kerana Malaysia ada satu parti keramat bernama UMNO, maka kita terlindung daripada perubahan iklim. Ada. Kita pun kena juga, saudara-saudari. Sebab itu dia dah berlaku daripada tahun 2014, 2015. Cuma sebelum itu berlaku di Pantai Timur. Kesan yang awal kita tengok bila ada pembalakan, Kelantan kena, Terengganu kena. Tahun lepas, banyaklah kena. Selangor pun kena, sekarang Johor pun kena. Saya lagi bimbang soal banjir. Mengatasi segala-galanya. Menang kalah pilihan raya tu ada lagi pilihan raya. Kalau banjir berlaku, bencana berlaku, kita tak bersedia, kita sibuk fikir pasal benda lain. Kalau ada ribuan rakyat kita mati, tak boleh ganti dah nyawa yang mati. Kerosakan berbilion-bilion ringgit. Kau nak cari duit kat mana? Dahlah negara tak ada duit sekarang. Sebab itu kita sebut berkali-kali. Semalam dalam temu rapat pimpinan tertinggi Pakatan pun kami sebut sekali lagi. Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Kamu nak sembang pasal pilihan raya, satu hal. Jangan kamu lupa bahawa tanggungjawab utama ialah bersiap siaga untuk menghadapi banjir. Saya sebutlah dalam pilihan raya, dalam ceramah yang lepas pun, sebab Zahid tengok, dia tengok ceramah kita ni tak? Saya sebut dekat Gombak. Jangan panggil pilihan raya masa banjir. Zalim kepada rakyat. Jangan main-main dengan nyawa orang, dengan kehidupan orang, harta orang. Saya ingat dia insaf. Saya ingat kerajaan akan kata kita akan pertimbang, kita akan tengok siap siaga. Hari ini ada konvensyen jentera Barisan Nasional. Saya baca tak Zahid kata apa? Zahid Hamidi kata, kalau ada banjir pun panggil pilihan raya. Kerana kami akan redah banjir untuk menang pilihan raya. Celaka betul. Dia tak ingat tahun lepas, saudara-saudari, yang berenang meredah banjir ni bukan menteri, rakyat biasa. Menteri datang, dia seorang, ingat tak? Ada satu video yang Tengku Zafrul datang, tak? Dia seorang je nak ambil gambar, yang keliling atas bot, pusing bot ni penuh tu ikut dia. Orang lain semua tak ada tolong pun. Memanglah menteri, orang UMNO, orang-orang bangsawan ni dia tak peduli panggil pilihan raya masa banjir. Sebab dia akan ambil kesempatan, gunakan segalanya. Kalau bukan bot mahal, dia ada helikopter. Boleh tengok daratan. Saya sekarang sedang melawat kawasan banjir. Duduk ke atas. Sebab itu saya kata saudara-saudari, kita ada masalah. Kita nak masuk pilihan raya dalam keadaan negara parah, rakyat sedar, tapi kita berdepan dengan keadaan-keadaan ini. Kita berdepan dengan UMNO Barisan Nasional yang kegilaan dia ialah hanya untuk mendapat kuasa. Kalau rakyat tenggelam, masalah masa banjir, kena berenang nak pergi mengundi, undilah. Itu pandangan dia, saudara-saudari. Dia terpisah jauh dengan perasaan rakyat tu sampai dia tak boleh faham. Kau gila. Orang kena risiko pegawai kerajaan mengatasi banjir. Wang yang habis nak buat pilihan raya 1 bilion. Nak selenggara banjir berbilion-bilion lagi.
Sedangkan orang yang waras, pimpinan yang ikhlas, hanya akan fikir satu benda saja. Kita boleh berbeza pendapat, tapi soal bencana alam, tidak boleh tidak. Semua parti, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan yang di bawah UMNO, yang di bawah PN, yang di bawah PH, semua kena fokus pasal soal banjir. Saya tak payah sebut pasal PAS lah. PAS dengan Bersatu. Dulu saya ingat masa saya muda-muda kan kawan-kawan, ada yang memang cukup sayang dengan PAS. Belajar tinggi-tinggi sama-sama dengan saya di UK. Ada PhD, balik sertai PAS, kerja dia susun kursi. Tiap-tiap bulan bagi duit. Saya tanya dia, kamu ni tak rasa rugi lah? Kamu ni belajar tinggi, ada PhD, jawatan Profesor Madya, duk susun kursi ni. Tak ada cara lain ke nak menyumbang? Jawapan dia begini. PAS ini adalah parti yang tidak mengejar kuasa. Dia mencari redha Allah. Jadi kalau kita bantu PAS, soal menang kalah tu tak penting. Kerana perubahan dan kebaikan itu, islah itu berlaku sedikit demi sedikit. Itu dakwah. Itu cara aku untuk bantu dengan menyertai PAS, susun kursi, berdakwah, ada pahala aku. Saya kata okey lah, boleh tahan tu, bagus lah. Seri-seri tengok sekarang, tak ada dah dengan PAS sekarang ni soal dakwah, soal menjaga maruah, soal tarbiyah, tak ada lah. Dia soal macam mana pusing kok mana pun, kita mesti kekal ada kuasa, mesti ada menteri dekat Putrajaya. 3-4 tahun dulu dia peluk balik UMNO yang dulu pernah dia kata kafir, dia peluk. Kemudian dia berbaik, dating jap, mula dalam gelap, lepas tu dalam cerah. Lepas tu ada girlfriend baru, bergaduh lagi. Lah ni UMNO duk ludah tiap-tiap hari. UMNO kata, apa yang UMNO tak kata kat PAS? PAS jawab apa? Saya tetap memandang UMNO ini sebagai rakan ta'awun. Kena pijak, kena hentam, masih lagi berharap dengan PAS. Kalau PKR kata, kami kafir dah. Kalau kami kritik sikit, ini kamu kata, hentam PAS ni macam kamu ni tak ada agama. Kalau kami kata, tapi demi kuasa kerana mereka tahu kalau bertanding sendiri tanpa bergabung dengan UMNO, peluang PAS untuk menang dia tak seterang bulan yang kita ada ni. Dia malap sikit. Dia macam zaman-zaman Tengkujuh, bulan zaman Tengkujuh. Malap, susah nak menang. Buatlah macam mana pun PAS sampai hari ini tak ada dah soal islah, tak ada dah soal untuk memperbaiki sedikit demi sedikit, tak ada dah soal dakwah. Soalnya kita mesti ada strategi politik supaya kita kekal, supaya menteri kita ada 4, kerajaan negeri kita ada 3-4. Itu saja saya. Orang banjir, menteri yang bertanggungjawab pasal banjir datang daripada parti mana? Parti PAS. Tahun lepas sebelum banjir, kita sebut pasal banjir, dia kata iklim. Orang masalah satu dunia kenaikan harga tenaga. Maksudnya arang batu naik, gas naik, petrol naik. Menyebabkan bekalan elektrik terjejas di mana-mana di dunia. Satu dunia bercakap tentang macam mana masa depan ini supaya kita boleh menjamin bekalan tenaga elektrik yang tidak terganggu akibat turun naik harga barang-barang mentah tenaga ini. Menteri yang bertanggungjawab pasal tenaga dekat Malaysia, menteri daripada mana? Daripada PAS, saudara-saudari. Saudara-saudari pernah dengar satu patah daripada Menteri PAS membicarakan soal macam mana kita nak pastikan 10, 15, 20 tahun daripada sekarang Malaysia tidak bergantung kepada import arang batu. Malaysia tidak bergantung kepada penjanaan tenaga elektrik daripada gas kerana gas kita dah nak habis. Saudara-saudari pernah dengar tak? Tak ada satu patah
faedah tak ada. Tiap-tiap kali keluar kenyataan daripada Menteri PAS, Taqiyuddin, yang bertanggungjawab tentang tenaga di Malaysia ini, cerita dia pasal Allah UMNO, kita lama dah tak jumpa. Allah UMNO. Semua cerita pasal UMNO selesai. Cerita tanggungjawab dia soal merancang guna tenaga masa depan, soal memastikan harga elektrik tak naik mendadak macam yang berlaku di negara-negara lain. Satu patah tak keluar. Sebab tu saya kata, kalau saya jadi rakyat macam saudara-saudari, saya pun jadi murung. Memang kita semua, bukan Najib je berada dalam kemurungan. Kita yang kat luar ni pun, masalah yang kita ada sekarang ni masalah besar. Kedudukan ekonomi kita, mata wang bila terus jatuh daripada RM4.54 mencecah RM4.7, kalau dia jatuh RM5, memanglah menteri kata ni tak ada masalah semua. Tapi bukan saja harga barang mahal. Harga barang mahal tu saya sudah tahu lah. Kita import semua. Kita hanya ekspor 3 barang saja. Satu yang kita ekspor ialah petrol. Minyak mentah. Itu pun tak lama, 15-20 tahun. Yang kedua kita ekspor ialah kelapa sawit. Ketiga kita ekspor ialah barang-barang perkilangan. Itu pun kita ada masalah. Kerana kilang setahun demi setahun, satu persatu kilang yang dulu dibuka dulu-dulu di Malaysia, dipindahkan kalau tak ke Vietnam, dipindah ke Indonesia. Kalau tak Indonesia, dipindah Filipina. Kalau tak pindah Filipina, dia pindah ke Thailand. Lari daripada Malaysia sebab rakyat kita perlukan gaji yang lebih tinggi. Dulu, 20 tahun dulu, syarikat asing datang buka kilang, dia boleh bayar operator kilang RM1,000 sebulan. Sekarang gaji minima pun RM1,500. Jadi bila kos untuk bayar operator kilang makin naik dan makin naik, daya tarikan pelabur-pelabur yang memiliki kilang ini makin lama makin kurang di Malaysia. Tambah lagi soal krisis, tambah lagi soal rasuah. Sebab itu dia satu persatu tiap-tiap tahun kita tengok satu persatu kilang dipindahkan ke Vietnam, ke Indonesia. Jadi ekspor kilang kita pun rendah. Itu saja yang kita ekspor. Yang lain kita semua import. Terutamanya makanan. 90% kita daripada 55 bilion tiap-tiap tahun kita beli, semua tu kita import. Hatta bawang merah pun kita import. Semua kita import. Beras kita import. Daging tak payah kata, memang kita import. Saya nak makan je daging, aku tinggal kat Shahrizad. Nak makan je daging, tinggal kat Shahrizad. Selagi kita tak boleh keluarkan daging kita sendiri daripada ladang ternakan kita, sampai bila-bila kisah kasih sayang saya dengan Shahrizad ni tak habis. Nak makan daging burger, tinggal Shahrizad. Semualah. Sebab itu bila mata wang kita jatuh, saya tak payah terang pun saudara-saudari tahu. Orang marah Gardenia naikkan harga roti. Syarikat roti naikkan harga roti. Dia nak marahkan dia macam mana gandum kita import. Bukannya kita tanam gandum kat Pasir Gudang. Ada? Pak Azan ada ke tanam gandum? Tak ada. Kot-kot manalah ada. Saya pergi kat Pasir Gudang ada ladang gandum lepas ni. Kita import semua. Yang rakyat kena tanggung secara terus disebabkan oleh kegagalan menguruskan ekonomi akibat daripada kelemahan dalaman kita, akibat daripada masalah krisis ekonomi dunia yang berlaku, dia datang serentak. Yang itu memang kita merasai tiap-tiap hari. Tak payah saya terangkan. Yang saya takut begini, rakyat juga tidak sedar bahawa bila mata wang kita jatuh sampai ke RM4.7 sampai ke RM5, hutang-hutang kita yang kita pinjam dalam mata wang dolar pun akan bertambah. Tak payah cakap pasal MRT, tak payah cakap pasal PFI, kita cakap benda yang paling mudah sekali, iaitu soal 1MDB. 1MDB hutang, tapi bukan semua 50 bilion itu hutang kita ambil dalam mata wang ringgit.
Yang dia ambil dalam mata wang ringgit tu, yang dia sakau daripada pencen tu 4 bilion. Yang tu dia ambil. Sebahagian besar mata wang hutang 1MDB adalah dalam dolar. Saya bagi contoh dulu yang melibatkan Goldman Sachs dulu kan. Melibatkan Goldman Sachs. Kalau hutang itu diambil tahun 2011-2012, hutang itu diambil 5 bilion ringgit. Masa hutang 5 bilion ringgit, mata wang kita dalam lebih kurang RM3.8, RM3.9, katakanlah 4 ringgit lah katakan. Masa itu ambil 2012, yang kita kena bayar balik tahun 23-24, masa itu atas kertas ialah 20 bilion ringgit. 5 bilion dolar hutang ambil, kadar tukaran RM4, 2023, 10 tahun akan datang, bayar 20 bilion. Sekarang ini saya kira balik. Kalau tahun 2023, mata wang kita dah jatuh daripada RM4 jatuh ke RM5 dan kita kena bayar prinsipal dia tahun depan. 5 bilion dolar bukan kali 4 dah. Kali 5. 5 kali 5, nak ajar menteri, 5 kali 5, 25 bilion. Tak pasal-pasal naik 5 bilion sehari-hari. Naik 5 bilion. 5 bilion tu paling kurang dapatlah 2 biji kapal perang yang duk hilang sekarang ni tak? Kalau tanya pegawai kerajaan, kalau tanya polis, abang polis yang ada, kalau tanya tentera-tentera, nak dapat peruntukan punyalah susah. Duit tak ada, perbendaraan kering. Bercakap dengan pegawai-pegawai yang pakaian seragam ni tak? Dulu tentera kata dulu boleh dapat pakaian seragam sekian. Sekarang tak boleh dah. Kena pandai-pandai sendiri. Sebab apa? Kerajaan kata nak bagi duit, nak bagi pakaian seragam ni pun tak ada duit dah lah ni. 5 bilion saudara-saudari hanya sekelip mata apabila mata wang kita jatuh daripada RM4 kepada RM5. Itu pun Menteri Kewangan kita, Perdana Menteri kita kata, tak ada masalah. Cukup cantik semua. Sebab itu saya kata, dalam 10 minit terakhir, kita sebenarnya ada masalah yang besar. Orang tanya, kenapa dulu saya ceramah 2010, saya ceramah benda yang lain. 2018, saya ceramah yang lain. Sekarang bunyi saya yang lain. Sebab masalah kita ini dia bukan statik. Masalah ini makin menjadi semakin parah. Kalau kita tak selesaikan punca masalah itu, bukan sahaja beban yang kita warisi 10-15 tahun lepas itu tak habis lagi, dia makin parah dan makin parah. Saya bagi contoh, dia tak banyak beza dengan kencing manis lah. Kencing manis. Saya tak adalah kencing manis. Tapi rakyat Malaysia ni banyak ada kencing manis. Jadi kalau saya cerita kencing manis, orang faham. Kencing manis lah. Mula-mula gula kita tinggi. Kalau tak jaga, lama-lama dia mula bengkak. Bila mula bengkak, kaki, dia mula berkudis. Dia sangat sensitif. Kalau luka, dia susah nak sembuh. Dia mula berkudis. Kalau tak selesai, tak ubat juga, kena potong kaki tu. Kalau tak selesai juga, degil juga, dah potong kaki. Tabiat tak berubah. Masih lagi buat benda yang tak betul. Ubat tak nak ambil. Gula kamu makan tak ingat dunia. Lama-lama kaki dah kena potong. Buah pinggang pula kena buang. Hati kena buang. Lama-lama darah pula. Kat dalam ni dia mula tersumbat. Orang panggil apa ni? Gangrene. Jari kita mula kering, darah dah boleh pergi. Benda ni berlaku di depan mata kita tiap-tiap hari. Kalau kita kenal orang yang ada kencing manis. Samalah dengan kerajaan. Samalah dengan negara. 10 tahun lepas, saya masih lagi tidak rasa murung macam sekarang bila cerita pasal Malaysia. Sebab banyak lagi kita boleh buat. Masa ke depan, dia seolah-olah dulu
baru dapat tahu yang kaki kita bengkak. Kita ada pilihan masa itu. Kalau kita tukar kerajaan dan letak orang-orang yang kita tahu dia jujur. Dia ada kelemahan dia, dia ada kesalahan dia, tapi dia takkan ambil duit rakyat. Dia cuba untuk perbaiki keadaan. Dia tak sampai ke peringkat sekarang. Sebab itu saya kata, pilihan terutamanya kepada pengundi-pengundi Johor dalam pilihan raya ini cukup penting. Sebab negara kita sudah berada dalam keadaan yang ada beberapa perkara yang sukar untuk bertukar dalam 4-5 bulan ini. Contoh dia apa dia? Di negeri-negeri yang pekat Melayunya, UMNO dan PAS kekal kuat. Termasuklah Kelantan. Sebab ini negeri-negeri yang memang daripada dulu, daripada tahun 1950-an, dua parti saja yang ada bersaing antara PAS dengan UMNO. Dia ambil masa untuk kita lunturkan kekuatan PAS dan UMNO di negeri-negeri Melayu itu. Di negeri-negeri yang lebih bandar, yang lebih majmuk, yang rakyatnya lebih terkesan dan terbuka kepada kegiatan ekonomi harian yang lebih rancak. Negeri-negeri pantai barat, daripada Pulau Pinang, sebahagian daripada Perak, di Kuala Lumpur, di Selangor dan kini di Negeri Sembilan. Negeri-negeri ini, mari macam mana pun, itu akarnya kuat adalah PKR dan Pakatan Harapan. Kona kok mana pun, kekuatan Pakatan Harapan terletak di negeri-negeri itu. Susah untuk UMNO nak kalih. Sebab itu akhirnya, dengan 26 kursi parlimen, negeri yang akan menentukan parti mana yang akan membentuk kerajaan dalam pilihan raya umum akan datang adalah negeri Johor, saudara-saudari. Sebab itu saya minta dan saya terima tanggungjawab ini walaupun saya kata, ya Allah kau gila, aku dah banyak kerja. Tiba-tiba kena pergi jaga Johor pula. Saya terima kerana nadi kita untuk mula ambil ubat dan baiki keadaan adalah bermula daripada Johor, saudara-saudari. Sebab itu, orang tanya saya, okeylah, okey. Kalau kamu menang, macam mana kamu nak baiki keadaan? Sebab kau kata keadaan dah teruk ni, dah kena potong kaki ni. Keadaan memang teruk. Tapi ada benda-benda yang boleh dibuat yang kerajaan yang ada sekarang, baik UMNO, baik Bersatu, baik PAS, dia tak nak buat. Sebab semua ini menyentuh kepentingan kawan-kawan dia. Saya bagi contoh yang terbaru. Saya buka cerita ini tahun 2014. Soal penswastaan UiTM. Saya buka lama dah. Tapi orang kita sekejap dia dengar, lepas tu dia tidur. Sekejap dia dengar, dia tidur. Dia tak sedar. Tahun 2014, dalam parlimen, masa itu Najib dengan Rosmah masih berdekapan sayang menyayang lagi. Duduk kat luar lagi. Saya tanya dalam parlimen, kerajaan telah menswastakan 6 kampus cawangan UiTM. Di Pasir Gudang, di Jasin, di Seremban 3, di Puncak Alam, di Tapah dan di Kota Samarahan. Saya tanya 3 soalan. Pertama, namakan syarikat-syarikat yang telah mendapat kontrak penswastaan UiTM ini. Kedua, saya tanya, kalau pembinaan kampus-kampus ini tidak diswastakan dan kerajaan bina sendiri, berapa kos untuk membina satu kampus? Dan yang ketiga saya tanya, sekarang bila kamu swastakan kepada syarikat-syarikat ini, berapa sewa yang kerajaan kena bayar setiap kampus, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dan berapa lama perjanjian konsesi? Najib masa itu, ini ahli parlimen ada kan, saya nak bagi trik tau untuk jadi ahli parlimen, macam mana nak korek maklumat yang dia tak sedar. Jawapan-jawapan bila kita tanya soalan-soalan di parlimen ni, jawapan-jawapannya bukan disediakan oleh menteri. Dia disediakan oleh pegawai-pegawai. Menteri bukan ambil tahu pun. Jadi kalau nak tanya soalan, jangan tanya satu sidang
Satu tanya pasal marah, kedua tanya pasal marah, tiga tanya pasal marah, dia dapat tahu. Ini nak korek pasal marah ni. Jadi dia tak jawab. Cara dia, 1 tahun ada 4-5 kali bersidang kan. Sidang pertama, tanya satu soalan. Sidang kedua, tanya lagi soalan yang berkait dengan soalan pertama tapi sembunyi. Sidang ketiga, tanya lagi. Lepas 4 sidang, dapat semua. Sebab pegawai itu dia tak perasan. Dia tanya pasal UiTM je. Dia jawab. Dia tak tahu saya tengah korek pasal penswastaan UiTM. Jadi bila saya dapat jawapan itu jelas saudara-saudari. Jawapan pertama, berapa untuk bina satu kampus UiTM? 300 juta. Antara 290 ke lebih kurang 310 juta, purata 300 juta. Jadi maksudnya kalau kerajaan bina sendiri, Pasir Gudang, UiTM Jasin, UiTM Seremban 3, Puncak Alam, Tapak, Kota Samarahan, kerajaan tahun 2014 sepatutnya belanja 1.8 juta bilion. 300 juta kali 6. Soalan kedua, siapa company yang dapat ni? Dia bagilah nama-nama company, pegawai, dia tak tahu saya tengah korek, dia bagi. Saya pun pergi semak. Semua itu berkait rapat dengan pimpinan-pimpinan UMNO. Kalau tak silap saya, Pasir Gudang, UiTM Pasir Gudang, dapat kepada kaum kerabat, tak silap saya, adik kepada Syarizat Jalil. Saya tak ingat dia dapat Pasir Gudang ke, dia dapat Seremban. Tapi satu UiTM, adik Syarizat Jalil. Anak beranak Syarizat Jalil juga dapat. Lembu dia dapat, kondo dia dapat, UiTM pun dia dapat saudara-saudari. UiTM Tapah, siapa dapat? Tajuddin. Kalau aku pun dapat projek berbilion-bilion, memang goyang kaki tak payah buat apa. Bila kita tengok satu persatu, semua ini diswastakan kepada orang-orang kuat yang ada kaitan dengan UMNO Barisan Nasional. Soalan ketiga, berapa yang kita bayar tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun untuk setiap satu dan lama mana? Jawapannya setiap satu UiTM, sewa bulanan lebih kurang 6 juta. 6 UiTM, 36 juta. 1 tahun, lebih kurang 4 bilion lah. Lebih kurang 3 bilion lebih. Konsesi lama mana? 23 tahun, saudara-saudari. Jumlah akhir yang kena bayar oleh rakyat ialah sekitar 8 bilion lebih. 4 kali ganda. Sebab itu kalau orang tanya saya, kalau saya kata, kalau kita sakit, keputusan kita ialah bila kita nak makan ubat. Kamu sakit, kamu tengah panas, masa itu kamu makan ubat, insyaAllah okey. Kalau kamu tak makan ubat, daripada panas, kamu terbaring. Sebab dah dehydrated semua. Tak makan ubat juga, tak ambil juga penyelesaian. Kamu masuk hospital, masuk air, drip. Kalau kamu tak ambil juga, tak ubah juga, kamu masuk ICU. Sama macam negara kita, kalau kita semua tahu keadaan sudah sakit, kita kena buat keputusan bila kita nak tukar. Sebab, kalau contohnya kita bertukar kerajaan, antara perkara yang kita kena buat ialah buka balik kontrak-kontrak dan konsesi-konsesi macam ini, saudara-saudari, yang ada 20 tahun lagi. Kerajaan boleh buat undang-undang. Satu Suruhanjaya boleh menyemak balik semua konsesi-konsesi yang tidak adil kepada rakyat, supaya konsesi itu dirunding semula atau diambil balik ataupun dibawa ke mahkamah. Saudara-saudari, kalau kita tak boleh ambil semua pun, kita boleh kurangkan ketirisan setiap satu yang sekarang ini kita bayar sampai anak cucu cicit mereka kaya raya, saudara-saudari. Jadi, sekarang pukul 11.59, niat saya untuk terus sampai pukul 1. Tapi saya kena balik ke Kuala Lumpur, ada program pagi, kemudian saya akan datang balik ke Johor, tengah hari di Batu Pahat, dan orang-orang yang menonton, pukul 5 petang saya ada di Ledang. InsyaAllah, saya yakin, tengok di Simpang Renggam, tengok di JB pada malam ini, saya yakin orang Johor adalah orang yang waras dan cerdik.
Kalau tidak, aku tak kahwin dengan orang Johor. Kan? Saya yakin saudara-saudari tahu keputusan besar yang berada di tangan saudara-saudari. Perhati, nilai sendiri, ingat bahawa kuasa itu adalah tanggungjawab. Keputusan saudara-saudari akan menentukan sama ada kita boleh mula berubat ataupun kita makin parah daripada potong kaki sampai ke buang buah pinggang lepas ini. Jadi dengan itu, saya terima kasih kepada semua yang hadir. Saya nak tutup begini. Bila kami bincang, ni nak masuk pilihan raya ni, nak bercakap dengan rakyat ni, kita nak cakap apa ni sebenarnya? Keadaan sangat murung. Orang semua tahu banyak masalah. 4 tahun yang lepas ni duka semua. Saya ajak semua kita supaya kita pandang ke yang kita ini sayang negara kita. Sebab itu kami pilih ayuh Malaysia. Malaysia ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik parti apa-apa. Milik saudara-saudari. Saudara-saudari akan buat yang terbaik untuk negara ini. Lagi banyak kita jerit ayuh Malaysia, lagi yakin bahawa kita boleh selamatkan negara ini. Jadi saya akan tutup. Saya jerit ayuh, saudara-saudari jerit Malaysia. Boleh? Ayuh! 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 Sekian, terima kasih. Sese, Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.